الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan jamaah yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada malam ini kita menyambung semula pengajian kita yang kita adakan pada bulan lepas. Jadi sebelum daripada itu, saya nak ajak tuan-tuan baca dulu satu dua zikir yang dituntut kita baca pada setiap hari bagi memberkati hidup kita sebagai seorang Muslim. Karena seorang Muslim antara agenda harian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah Nabi sendiri telah mengajar kita beberapa zikir yang diminta kita baca pada setiap hari. Banyak kalau kita nak rujuk kepada zikir-zikir ini, khususnya di dalam kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi. Cuma kita ambillah satu dua yang boleh kita jadikan amalan kita. Tuan-tuan, puan-puan, ikut saya. Kita baca yang pertama sekali zikir yang Nabi ajak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan diminta dibacakannya 3 kali sehari. Nah, kita baca zikir ni pagi, petang dan nak tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatiras samawati wal ard. Panjang sangat ha? Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wash shahadah رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف سوءا على نفسي أو أجره إلى مسلم. Ini zikir yang Nabi ajak Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar memberitahu kepada kita zikir ini Nabi suruh dia baca satu hari 3 kali, ketika pagi, ketika petang dan ketika nak tidur malam. Yang kedua, zikir yang Nabi minta kita baca pada setiap hari. Nah, zikir ni La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha
illallah wahdah la ilaha illallah wa la syarika lah la ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamd la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Itu juga diminta kita baca. Satu lagi, hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Satu lagi, zikir Nabi Allah Khidir yang dituntut juga kita baca. Ibn Abbas kata pagi dan petang insya-Allah kita selamat daripada segala bahaya. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. Baca 3 kali. Baca satu lagi. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. Satu lagi. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. Satu lagi. Bismillah ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, ma syaa Allah
ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah. Kemudian itu dipanggil zikir munajat Nabi Allah Khidir alaihi salam. Fadilatnya sangat besar. Kita boleh baca untuk orang sakit dan sebagainya. Bismillah ma sya Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma sya Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah wala haula wala quwwata illa billah. Jadi ini 4 bismillah. Elok sangat kita baca. Baiklah tuan-tuan, kita pergi kepada pengajian kita insya-Allah. Hadis yang ke-14. An Jarir bin Abdullah qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. Sayyidina Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk dalam sinarai 7 orang sahabat yang banyak menghafaz hadis-hadis Nabi daripada Nabi sendiri. Ada 7 orang sahabat al-muksiruna fi riwayah. Nombor 1-nya Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Anas bin Malik, kemudian Aisyah, kemudian Sayyidatina Aisyah, Sayyidina Ibn Abbas, kemudian Sayyidina Jarir bin Abdullah, dan akhir sekali Sayyidina Sa'id Al-Khudri. Ini kata ulama disinaraikan 6 orang ini sebagai sahabat-sahabat yang banyak meriwayat hadis daripada Nabi, sebab mereka ini menghafaz lebih daripada 1000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarir ini hampir-hampir 2000. Abu Hurairah dia hafal 5000 lebih. Abdullah bin Umar 2000 lebih. Jadi ada 7 orang sahabat Nabi yang banyak menghafal hadis Nabi. Antaranya ni hadis 14 ni Jarir bin Abdullah. Dia cerita dia sudah mubaya'ah dengan Nabi. Mubaya'ah ni dia orang pegang tangan Nabi dan beri perlakuan taat setia yang tidak berbelah bagi. Itu dia panggil mubaya'ah. Dia mubaya'ah dengan Nabi, dia membuat perlakuan taat setia dengan Nabi atas 3 prinsip ni. Nombor 1 dia kata untuk mendirikan sembahyang. Dia sudah buat mubaya'ah, buat perjanjian taat setia dengan Nabi yang dia ni tak akan tinggal sembahyang. Yang kedua, dia akan mengeluarkan zakat apabila cukup nisabnya dan cukup haulnya. Dan yang tiga, untuk memberi nasihat kepada setiap orang Islam, sama ada nasihat kepada orang Islam itu supaya mereka mengerjakan kebaikan dan supaya mereka menjauhi dari segala kemungkaran. Itu nasihat. Ini suatu benda yang telah pun diambil perakuannya
di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia mubaya'ah dengan Nabi untuk tak akan tinggal salat, dia akan terus mendirikan salat. Yang kedua, dia akan terus mengeluarkan zakat. Dan yang ketiga, untuk dia menasihat orang-orang Islam, sama ada lelaki maupun perempuan, supaya mereka melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu nus kepada orang Islam. Jadi ini yang telah diambil oleh Jarir bin Abdullah di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para sahabat mereka setia dengan perjanjian mereka, taat setia mereka dengan Nabi. Nasihat kepada orang Islam supaya orang Islam ini banyak melakukan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya orang Islam ini banyak melakukan hubungan baik sesama Islam. Nah, itu nasihat. Jadi benda ini menjadi sebagai suatu asas kepada pendekatan, satu asas pendekatan kepada umat Islam. Zaman Nabi, mereka mubaya'ah dengan Nabi atas 3 prinsip ini. Nabi pergi ambil sembahyang Isra Mi'raj, balik mai. Mereka mubaya'ah Nabi tak akan tinggal sembahyang. Apa pun tak akan tinggal. Sakit ke, sihat ke, susah ke, senang, sembahyang tetap mereka mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, perkataan mendirikan sembahyang, dia tidak kata menunaikan sembahyang. Mendirikan sembahyang ni buat sembahyang tu bagi elok. Mendirikan sembahyang ni sembahyang dengan elok. Elok pada bacaan, elok kepada rukun-rukun, elok di dalam ingatan hati, ikhlas dan khusyuk. Itu makna mendirikan sembahyang. Bukan mengerjakan sembahyang atau menunaikan sembahyang, tak. Mendirikan sembahyang makna sembahyang, buat sembahyang dalam keadaan yang cukup elok. Itu yang dikatakan mendirikan sembahyang. Kita dituntut mendirikan sembahyang. Daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya, aku telah berjanji setia. Ini yang kata mubaya'ah tadi ni, berjanji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk 1, mendirikan sembahyang, 2, membayar zakat, 3, dan memberi nasihat kepada setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi hadis ini masuk dalam tajuk kita, yaitu nasihat menasihati. Hadis kita belajar dulu yang Allah suruh, Nabi suruh nasihat pada Allah, nasihat kepada kitab, nasihat kepada Rasul, nasihat kepada pemerintah Islam, dan nasihat kepada orang-orang Islam, orang awam Islam. Kita dah terang apa maksud nasihat kepada Allah. Makna beriman dengan Allah, menafikan syirik daripada Allah, itu makna. Dan mengisbatkan kepada Allah itu segala sifat-sifat kesempurnaan, dan menafikan daripada Allah itu segala sifat-sifat kekurangan. Itu makna nasihat pada Allah. Nasihat kepada kitab Quran, mana beriman yang dia adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat kepada kitab Quran artinya kita kena membacanya dengan betul.
Nasihat kepada Quran artinya kita kena mengamalkan isi kandungan dia. Nasihat kepada Rasul, kena beriman dengan Rasul, dengan percaya bahawa Rasulullah adalah Rasul akhir zaman, dan mengamalkan segala tarik dan segala ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah Nabi, dan mengajak orang lain semua beriman kepada Rasul, beriman kepada Allah, beriman kepada kitab. Nasihat kepada pemimpin Islam, kita kena nasihat supaya dia melakukan sesuatu mengikut apa yang telah pun ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Kita kena taat setia kepada dia pada benda-benda yang baik, dan kita tidak boleh taat kepada mereka pada benda-benda yang mungkar. Itu makna nasihat kepada pemimpin. Nasihat kepada orang-orang awam ni, macam saya kata tadilah, ajak mereka buat baik, sajak mereka tinggalkan benda-benda mungkar. Itu dia hadis yang kita baca bulan lepas. Jadi di sini sahabat mengambil perjanjian taat setia dengan Nabi atas 3 prinsip. Pertama, apa dia prinsip? Mendirikan sembahyang, kedua mengeluarkan zakat, dan ketiga menasihat kepada setiap orang Islam. Nasihat menasihati antara sesama Muslim adalah penting, sehingga menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana pentingnya, membuat perjanjian setia dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya Sayyidina Jabir bin Abdullah. Untuk apa buat perjanjian setia ni? Supaya mereka tetap melaksanakannya. Sayyidina Jabir dan sahabat-sahabat semuanya telah setia dengan janji ini. Kedua, kita dapat mengetahui betapa pentingnya sikap saling menasihati ini dengan Rasulullah menyebutkan bersama-sama sembahyang dan zakat. Pentingnya nasihat menasihati tentang sembahyang dan zakat ni. Ketiga, ibadat sembahyang itu fardu ain. Pelaksanaannya adalah sebagai latihan yang berkesan untuk membentuk pribadi dan jiwa yang mulia dan bertakwa. 3, 4. Kesan daripada sembahyang yang dilakukan dengan khusyuk. Khusyuk ni hati. Boleh membentuk seorang itu. Kalau sembahyang dengan khusyuk, dia bentuk seorang itu jadi apa? Supaya berdisiplin, berakhlak mulia, dan dapat menahan diri melakukan perkara-perkara yang keji. Itu kalau kita sembahyang dengan khusyuk. Makna kita sembahyang sampai ke hati, bukan sembahyang mulut saja baca alhamdulillahirabbil alamin, bukan sembahyang badan saja kita bongkok ketika rokok, dan bukan sembahyang kita sujud ketika kita sujud, bukan saja dengan badan, tapi hati kita kena juga sembahyang, iaitu khusyuk dalam sembahyang. Sehingga Nabi kata, "U'budullah ka'annaka tarah." Beribadatlah kamu, sembahlah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tak boleh nampak Allah, kamu kena yakin fa innahu yaraka, Allah tetap nampak kamu. Allah tengok kita ni sampai ke dalam hati kita ni, Allah nampak. Kita sembahyang khusyuk ke tak khusyuk? Kita takut kita saja duduk atas tikar sejadah,
tapi hati kita kata dia pergi. Nah, tak mau. Sembahyang biar sampai dalam hati. Itu baru ada kesan. Kelima, Islam melatih seorang mematuhi disiplin hidup seperti membersihkan harta benda dengan melalui membayar zakat yang diwajibkan. Kalau kita bagi zakat, harta kita bersih. Zakat makna bersih. Kita nak bersihkan harta dengan apa? Dengan zakat. Harta yang tak buat keluar zakat, harta yang kotor. Keenam, sembahyang ialah ibadat yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Memang. Karena itu Allah telah menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit Mi'raj, berhubung dengan amalan sembahyang di kalangan umatnya. Nabi ni, kita duduk bulan Rejab ni, Nabi terima sembahyang ni ketika dia naik Isra Mi'raj. Semua ibadat lain Allah suruh Nabi Jibril waktu turun mai perintah bawa ayat Quran. Puasa, zakat, haji, semua perintah itu Jibril waktu turun dengan wahyu. Tetapi sembahyang Allah sendiri panggil Nabi naik Mi'raj, terima sembahyang daripada Allah sendiri. Mulanya 50. Nabi pun terima sembahyang 50 tu. Turun mai langit yang ke-6, jumpa Musa. Nabi Musa. Musa tanya Nabi Muhammad, "Madza faradallahu 'alaika wa 'ala ummatik?" Apa yang Allah fardu ke atasmu wahai Muhammad dan ke atas umatmu? Nabi Muhammad kata 50 salatan, 50 sembahyang. Nabi Musa kata kat Nabi, "Irji' ila rabbika fas'alhu at-takhfifa fa inna ummataka la tutiquha." Wahai Muhammad, balik semula berjumpa dengan Allah. Minta Allah kurang sikit daripada 50. Sebab umat kamu tak mampu nak buat 50. Umat aku pun tak mampu, umat kamu pun tak mampu. Nabi pun balik bertemu dengan Allah. Nabi kata, "Ya Allah, khaffif 'anna fa inna ummati la tutiquha." Ya Allah, kurangkan sikit sembahyang 50 tu kerana umat saya tak mampu nak buat. Fa hutta 'anni khamsan, kata Nabi, Allah kurang 5. Dari 50 kurang 5, tinggal 45. Mai kat Musa ulang alik sampai tinggal 5. Hak 5 itulah Nabi buat balik mai ke bumi ini untuk kita dirikan sembahyang sehari semalam 5 waktu. Hak asalnya 50. Walaupun kata Allah, kamu melakukan 5 waktu daripada 50, tapi pahalanya tetap aku bagi seperti 50 waktu sembahyang. Sembahyang. Sebab itu Nabi kata, as-salatu imaduddin. Bermula sembahyang itu tiang agama. Kalau kita nak buat bangunan, dulu sampailah tiang kena kemai. Tiang agama adalah sembahyang.
Kalau kita semayang 5 waktu tak tinggal dengan khusyuk, diri kita, jiwa kita, iman kita akan kuat. Sebab kita pacak tiang dia melalui semayang. Kalau dalam masyarakat ada solat jemaah di masjid, di surau, maka kampung dan masyarakat itu akan kuat. Sebab mereka menegakkan tiang agama. Faman aqamaha, Nabi kata, siapa yang mendirikan semayang, faqad aqamad din, maka sesungguhnya dia telah mendirikan agamanya. Mana dia telah memperkukuhkan, memperkasakan agamanya. Wa man tarakaha, dan sesiapa yang tinggal semayang, faqad hadamad din, maka sesungguhnya akan musnahlah agama, akan runtuhlah agama. Mana-mana masyarakat yang tak semayang, semayang tidak menjadi agenda utama dalam kampung, dalam masyarakat itu, maka kampung itu adalah kampung yang runtuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu semayang jamaah dalam Islam dikira sebagai fardu kifayah. Pasal dia jadi tiang. Masyarakat yang mendirikan solat, masyarakat yang kukuh. Sebab tiang dia kukuh. Ini Nabi SAW. Tak Isra', tak Mi'ad, tak hijrah lagi, semayang di fardu dah. Tahun 9 sudah Nabi jadi Rasul, sebelum hijrah 2 tahun Nabi dah terima semayang 5 waktu. Dia kata semayang ialah ibadat yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Kerana itu Allah telah menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit, yaitu Mi'raj, berhubung dengan amalan sembahyang di kalangan umatnya. Nabi balik-balik mai ke dunia ni, duk esok Jibril mai terus sembahyang Zuhur dengan Nabi. Ajak Nabi semayang secara praktikal. Siapa cikgu Nabi ajak semayang, malam ni kita terima semayang. Jibril turun mai ajak Nabi cara semayang. Berdirinya lagu ni, duduknya lagu ni, angkat takbiratul ihramnya lagu ni, rak'ahnya lagu ni, sujudnya lagu ni. Tu praktikal Jibril. Sebab itu dalam Quran sebut allamahu syadidul quwa, telah mengajak kepada Nabi Muhammad itu malaikat yang kuat, yang sungguh kuat, iaitu Jibril alaihi salam. Semayanglah, berimamlah Nabi kepada Jibril. Habis semayang, Jibril pun balik. Saat lagi masuk asar, Jibril turun pula. Muhammad, bangun, kita semayang. Tadi 4 rakaat Zuhur, buat pula asar 4 rakaat. Lepas tu Jibril balik. Kemudian mai maghrib, Jibril turun pula. Muhammad, bangun, mai semayang. Lepas tu Nabi sebut dalam hadis, ammani Jibril, Jibril sudah dia datang menjadi imam ke aku. Lepas balik Isra' Mi'raj tu, mai maghrib semayang 3 rakaat, dia pun balik. Duk Isya' mai pula semayang 4 rakaat, balik. Duk subuh mai pula semayang 2 rakaat, balik. Campur semua daripada lohok 4, asar 4 sampai subuh 2, jadi 17 rakaat semua.
Ajak Nabi cara praktikal. Kan habaq saja. Nabi terima semayang, Allah suruh semayang. Tapi cara nak buat tu lah mana? Jibril mai ajak. Allah. Ni kata semayang. Kita pun kena ajak anak cucu semayang. Ajak rokok lagu mana? Takbir lagu mana? Allahu Akbar. Tidak ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau saya Tok Wan tak ajak, sampai ketua cucu duk semayang, Allahu Akbar. Wah, bukan hu. Jibril ajak. Duk besok masuk waktu Zuhur, Jibril tak mai lagi. Nabi duk tunggu, ni gelincirlah matahari, awak dia tak mai. Dia abang nak mai, dia tak mai. Dia tunggu sampai ujung waktu Zuhur, dekat nak masuk asar dah. Baru dia mai. Dia mai, dia kata, Muhammad, bangun cepat, kita semayang Zuhur. Habis semayang dia balik. Asar pun begitu juga. Dekat nak habis asar, baru dia mai. Maghrib pun begitu juga. Dekat nak habis maghrib, baru dia mai. Aisyah pun begitu juga. Subuh pun begitu juga. Kemudian Jibril kata kepada Muhammad, Muhammad, ingatna, ma bainal waqtaini waqtun. Ingatna, antara waktu hak kemarin yang aku mai belah awal dengan waktu hak hari ni yang aku mai belah akhir ni, antara dua waktu hak kemarin dengan hari ni, itulah waktu semayang. Artinya kalau kamu nak semayang Zuhur, jangan awal daripada waktu kemarin, jangan lewat pada waktu hari ini. Sebab waktu Zuhur tu adalah antara waktu kemarin dengan waktu hari ini. Cuba tengok cikgu praktikal pandai. Ni 1400 tahun dulu. Dia tak main. Dia main, dia dekat nak habis baru main hari yang kedua. Lepas tu dia apa? Waktu semayang ni antara waktu kemarin dengan waktu hari ini. Artinya jangan semayang dulu pada waktu kemarin dan jangan semayang kemudian pada waktu hari ini. Sebab waktunya ada celah-celah tu. Pandai semua. Itu Nabi Muhammad cerita dalam hadis riwayat Imam Baihaqi. Hebatnya. Nabi pula ajak sahabat pula. Itu Nabi kata, sallu, sahabat, mari semayang. Kama ra'aitumuni usalli. Macam mana kamu tengok aku semayang, kamu semayang lagu itulah. Lagu mana aku takbir, lagu mana aku rokok, lagu mana aku sujud, buat macam tu. Nah, aku belajar kat Jibril, kamu semua kena belajar kat aku. Jadi semayang ni silsilah dia tak putus. Nah, kita ambil kat Nabi Muhammad, Nabi ambil kat Jibril, dan Nabi ambil daripada Allah. Cara buatnya Nabi belajar daripada Jibril alaihi salam. Tujuh, orang yang beriman itu bersaudara. Oleh sebab itu, berilah nasihat dan damaikanlah antara saudara-saudara Islam yang bersengketa. Kalau ada, kita kena jadi orang tengah untuk mendamaikan antara mereka. Jangan jadi batu api. Kalau suami isteri itu nampak tak berapa nak ngam, kita kena nasihat. Nasihat suami dia, nasihat isteri dia. Jangan pergi jadi batu api. Pergi kat lelaki dia, ni jenis batu api ni, kampung banyak pun. Dengar kata hang tak berapa ngam dengan bini hang, saya apa? Nak ngam apa?
Aku banyak benda-benda hak dia aku tak setuju. Masak lewat. Dia buat batu api, dia kata apa? Tuhan, mau aku lama dah aku cerai. Menatang tu no. Tu ada tu kat kampung. Tu kira hang, tu kira hebat juga lah hang bersabar. Mau aku 2 tahun lepas. Bukan nak pergi damai. Itu batu api. Dia kata, fikir habis. Nah, kita ada anak, kita dah kahwin berapa tahun dah. Itu dalam ayat Quran Allah kata, asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Barangkali ada satu benda yang kamu tak setuju, tapi Allah akan jadi banyak benda-benda baik lagi di sebalik tu. Jangan fikir tak elok saja. Tak erti masak. Tak apalah, dia pergi belajar lah. Kita mak tu je. No yang mak hang sakit duduk hospital tu, dia pergi jaga, hang ke diri pun tak pergi, dia pergi jaga mak mentua dia. Itu hang tak nampak no. Hang duk nampak dia tak erti masak. Hak dia rajin pergi tunggu mak mentua dia. Padahal anak-anak dia banyak lagi, tapi mak mentua boleh harap kat dia. Dia boleh harap. Hak tu tak nampak. Sebab itu Allah kata, asa an takrahu syai'an. Barangkali ada kamu tak setuju ada satu dua benda, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, sedangkan Allah jadikan banyak lagi kebaikan-kebaikan di samping keburukan yang kamu duk pandang. Damaikanlah antara saudara-saudara Islam yang bersengketa. Takutlah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Hadis 15, insya-Allah. Satu lagi kita baca hadis. Dah masa sikit lagi. An Anas عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حديث متفق عليه Bukhari Muslim riwayat. Ini hadis sangat masyhur lah. Nah, kalau orang majlis sekolah Arab, hadis ni orang hafal lah. Hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Anas ni pun seorang sahabat Nabi, antara 7 orang yang banyak menghafal hadis Nabi. Dia ni duduk senarai dia nombor 3. Dia hafal hadis Nabi 2000 lebih. Ni Anas bin Malik. Mak dia namanya Ummu Sulaim. Mak dia ni antak Anas ni umur 10 tahun pergi duduk dengan Nabi. Ya Rasulullah, ambillah anak saya ni buat anak angkat, didikkan dia, ajarkan dia apa semua. Saya inilah yang saya boleh bagi. Nabi ambil Anas duduk dengan dia dari umur 10 tahun sampai Nabi mati umur Anas 20 tahun. 10 tahun dia duduk dengan Nabi. Dia duduk jaga tungkat Nabi, kasut Nabi, ayak wuduk Nabi, dia jaga. Anas. Budak bagus. Mak dia Ummu Sulaim hantar dia suruh duduk dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, orang lain boleh bagi itu, bagi ini, saya tak ada apa nak bagi kat Rasulullah, saya nak bagi anak saya. Nabi terima duduk dengan Anas. Allah, budak ni. Sebab tu dia riwayat banyak hadis Nabi dah hafal sampai 2000 lebih. Akhirnya cerita mak dia minta Nabi tolong doa kat dia. Ya Rasulullah, tolonglah doa ke anak saya sikit. Dia cerita lalu dah. Doa bagi dia umur panjang. Doa bagi dia duit banyak.
doa bagi dia anak cucu ramai. Ni mak dia minta kat Nabi tolong doa biar anak Anas dia ni, hak dia berserah kat Nabi ni, umur dia panjang, duit dia banyak, anak cucu ramai. Nabi pun berdoa. Allahumma tawwil umrahu. Ya Allah, Engkau panjanglah usia budak ni. Wa aksir malahu. Engkau banyak harta budak ni. Wa iyalahu. Dan engkau banyakkanlah anak cucu dia. Hak mak dia minta ni, Nabi minta doa terus. Doa Nabi tuan-tuan bukan macam doa kita. Pintu langit terbuka oleh doa Nabi. Cuma hak mak dia minta ni semua dunia. Umur panjang dunia, duit banyak dunia, anak cucu ramai dunia. Tapi Nabi seorang Rasul, dia tambah lagi. Hak ni mak dia terlupa nak minta, tapi Nabi tambah dalam doa. Nabi kata apa? Wa adkhilhul jannah. Ya Allah, Engkau masukkan budak ni ke dalam syurga apabila dia mati nanti. Mak dia minta semua hak dunia, umur panjang, duit banyak, nak cucu ramai. Hak akhirat mak dia terlupa minta Nabi. Tapi Nabi ni Rasulullah, dia tahu apa artinya kalau umur panjang, apa artinya kalau duit banyak, apa artinya kalau anak cucu ramai. Kalau di akhirat kita tak boleh masuk syurga, apa arti? Sebab tu Nabi minta yang keempat, wa adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah budak ni ke dalam syurga. Sayyidina Anas sebelum dia mati, dia tiga-tiga hak dunia dia dapat. Umur dia panjang semua. Katanya dia mati umur dia 112 tahun. Sahabat yang paling akhir mati di Basrah. Dia duduk di Basrah, biasa di Madinah. Dia duduk di Basrah, dia mati katanya umur 112 tahun baru mati. Tapi dia sihat sampai mati, duduk mengajar. Abu Hanifah tu pernah jadi anak murid dia. Dia mengajar hadis lah, sebab dia hafal hadis banyak. Ni kata kena doa Nabi. Umur dia 112 tahun. Kita 90 tahun, 100 tahun payah nak jangkau. 80 tahun pun nyanyuk tak salah. Orang bagi makan kata tak lagi. Mayang asak 2 rakaat. Nyanyuk. Dia ni mengajak sampai 112 tahun. Dia dapat doa Nabi. Harta dia, dialah orang Ansar yang paling kaya. Kebun kurma dia kena doa Nabi. Kebun orang kurma orang lain berbuah setahun sekali, hak dia berbuah setahun 2 kali. Kok mana amat? Mana nak tahu. Doa Nabi. Para sahabat kata, pi depan kebun dia tu, bau bunga pokok kurma ni macam masuk dalam taman, wangi. Duit dia banyak, kurma dah jadi. Kemudian anak cucu dia memang ramai. Disebut dalam kisah bahawa kalau tidak salah saya ingatan saya, ketika dia mati, anak cucu dia iring jenazah dia lebih kurang 200 orang. Nah, tiga-tiga dia dapat dah. Umurnya panjang, hartanya banyak, anak cucu ramai. Tunggu satu lagi mati, akhirat kelak duduk dalam syurga. Sebab Nabi doa yang keempat, wa adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan budak ni ke dalam syurga. Ni Anas.
perawi hadis. Dia masuk dalam senarai yang ketiga daripada sahabat-sahabat yang banyak menghafal hadis. Dia hafal hadis Nabi lebih daripada 2000 hadis. Kita jangan 2020 pun tak sampai. Nah, apa dia hadis yang dia riwayat? Dia kata Nabi pernah sabda, la yu'minu, tidak sempurna iman seorang kamu. Iman tu ada tapi tak sempurna. Mau tak iman tak sempurna? Hidup segan mati tak mau. Kita tak mau. Nah, tidak sempurna iman seorang kamu sehinggalah nak bagi iman dia sempurna, sehinggalah dia kasih kepada saudaranya apa yang dia suka untuk diri dia. Barulah iman dia sempurna. Apa yang kita suka kat kita apa dah? Kita suka kita apa? Saya Ustaz, saya suka kalau saya ada duit kaya. Kita pun kena suka kat kawan kita kaya. Jangan kita saja mau kaya, kawan hang mampu tak mau. Kalau kita suka kita kaya, kita suka juga kena kawan kita kaya. Sebab itu kita tak kecoh dia, kita tak tipu dia. Menyaga kita tak kecoh, tak tipu dia pasal kita mau dia juga kaya. Kalau kita mau kita sehat, kita juga kena suka kawan kita sehat. Sebab itu Nabi kata, apapun yang kamu suka untuk diri kamu, kamu kena suka untuk kawan kamu, baru iman kamu sempurna. Kalau kamu tak suka untuk kawan kamu apa yang kamu suka untuk diri kamu, iman kamu tu tak sempurna. Orang yang tak sempurna iman mana boleh masuk syurga? Sebab syurga itu menerima orang-orang yang sempurna imannya. Ni kata Sayyidina Anas ni, saya dengar ni, saya duduk dengan Nabi, saya tahulah Nabi kata la yu'minu ahadukum, Anas, seorang tu tak akan sempurna imannya hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia kasih suka untuk kawan dia ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia suka untuk diri dia. Tuan, kalau begitu mana ada kecoh, mana ada hasad dengki, mana ada kepincangan dalam masyarakat. Allah, cantik bukan main hadis ni. Berapa patah Nabi cakap? La yu'minu 2 patah, ahadukum 3 patah, hatta 4 patah, yuhibba 5 patah, li akhihi 6 patah, ma 7 patah, yuhibbu 8 patah, li nafsihi 9 patah. 9 patah Nabi cakap ni. Kalau kita aman dunia ni. Dunia ni aman. Negara akan jadi aman. Negeri akan jadi aman. Kampung akan jadi aman. Keluarga akan jadi aman. 9 patah saja Nabi cakap. Kalau kita suka untuk orang lain apa yang kita suka kat diri kita, tak berlakulah kepincangan. Kita suka kenyang, kita suka juga kawan kita kenyang. Jangan kita suka kita kenyang, orang lain hang mampu dia. Tak boleh, tak ada iman orang tu. Daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tidak sempurna iman seorang kamu sehingga dia inginkan untuk saudaranya, setiap orang Muslim, apa yang dia inginkan untuk dirinya, iaitu segala kebaikan yang dia suka kat diri dia, dia kena suka kebaikan itu kepada saudaranya. Pengajaran hadis untuk mencapai derajat iman yang sempurna,
Seorang Muslim mestilah memiliki perasaan senang hati dan inginkan saudaranya Muslim yang lain memperolehi kebaikan dan mengerjakan taat seperti yang dia inginkan untuk dirinya. Di samping itu, dia mestilah berusaha ke arah itu. Antara bentuk usaha itu ialah memberi nasihat dan tunjuk ajar kepada mereka untuk menghasilkan apa yang beri manfaat, sama ada manfaat dunia atau akhirat. Itulah. Jika umat Islam berpegang dengan petunjuk hadis ni dan merealisasikannya dalam kehidupan, tentulah keadaan mereka berubah daripada lemah kepada kuat, daripada hina kepada mulia dan seterusnya. Tetapi amalan ini tak berlaku. Dan tentulah tidak terdapat perpecahan dalam masyarakat, pergaduhan, rebutan, sehingga menyebabkan mereka berlindung kepada musuh untuk mencari penyelesaian yang akhirnya musuh mengambil kesempatan untuk melemahkan mereka. Ini yang berlaku dalam dunia sekarang. Karena tak amal hadis ni ya. 9 patah je Nabi cakap. Ketiga, janganlah menyimpan rasa permusuhan terhadap saudaramu sesama mukmin, kerana ini boleh menyebabkan diri kamu terdedah kepada siksaan Allah. Memang. Sebab itulah kalau kita maafkanlah kesalahan orang. Allah. Baiklah tuan-tuan, itulah 2 hadis yang dapat kita baca dalam masa 1 jam tadi. InsyaAllah, walaupun 2 hadis. 1 hadis Jarir bin Abdullah, dia buat perjanjian tak setia dengan Nabi atas 3 prinsip: mendirikan sembahyang dengan sempurna, menunaikan zakat, dan menasihat sesama Islam. Dan yang kedua hadis Sayyidina Anas, dia dengar selalu Nabi sabda, Nabi kata, iman seorang tidak akan sempurna selagi dia tidak boleh kasih kepada kawan dia apa yang dia suka untuk diri dia. Mudah-mudahan Allah berilah kepada kita keimanan serta ketakwaan serta taufik dan hidayah. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan hadis ini di dalam konteks kehidupan kita, mencari keridhaan Allah semasa hidup di dunia, lebih-lebih lagi ketika kita berada di akhirat nanti insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.